Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi alladhi manna ala man yasha'u min ibadihi bi talabil ilmi asy-syar'i. Wa dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dhul fadlil azim. Wa sallallahu wa sallama ala al-qa'il man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Uhayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah, wa hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang penonton, pendengar, ikhwan, akhwat, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, pada petang yang mulia ini yang penuh dengan barakah dan juga keampunan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, bersama lagi kita dalam ruangan sunnati untuk kita mempelajari akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambung daripada semenjak belum bulan Syaban dulu, yang mana bulan Ramadan dan juga bulan Syaban, dan juga saya rasanya sehingga bulan Syawal, kita pada hari ini hari yang ke-25 dah ni, kita telah unti lama lah. Kita telah unti lama daripada pengajian kita dalam kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Jadi hari ini insya-Allah kita akan sambung. Kita tinggal lagi dak beberapa bab, beberapa tajuk ataupun beberapa hadis sahaja yang kita akan sambung, dan juga kita usaha lebih kurangnya 2 ataupun 3 minggu kita akan tamatlah daripada kitab yang kita duk belajar lama ni. Kita duk belajar lama, yang mana kalau kiranya hari ini kita adalah kali yang ke-31. Kita adalah kali yang ke-31, yang mana kita kalau nak kira umur baca kitab ning adalah lebih kurangnya 7-8 bulan lah yang kita guna masa. Kalau kita kira sungguhnya, tapi hakikat sebenar tu kita telah pakai masa lebih kurangnya setahun daripada kitab ning, ataupun setahun lebih bahkan. Setahun lebih yang kita telah mula baca dulu semenjak awalnya kitab ning, sehingga kita pada hari ini kepada tajuk ataupun bab yang ke-50, yang mana kitab ini akan terakhir sekali, bab nombor apa bab tu, yang terakhir sekalinya bab yang nombor, nanti saya cuba tengok sikitnya, akhir sekali dia dengan mengiga mimpi, boleh tengok lihat Nabi SAW tu balas mana, adalah bab yang ke-56. Jadi hari ini 5 bab yang ke-50, bab yang ke-51 dan juga bab yang ke-53 yang kita akan masuklah dengan masa yang terhad pada hari ini. Jadi buat yang dikasihi sekalian, bab yang ke-50. Bab yang ke-50 hari ini mengenai dengan bab ma jaa fi hijamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bersakut dengan hijamah. Hijamah bekal lah. Bersakut dengan bekalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, Nabi bekal balas mana. Nabi bekal balas mana, dan juga bagaimana dia cara bekal, ataupun gapo ratik yang ada hadis riwayat daripada Nabi bersakut dengan bekal ni. Kita nak belajar samalah pada hari ni. Untuk kita nak tahu kata bekal dia gapo dia, dan juga kita kalau nak ada juga bekal itu tu balas mana dia, insya-Allah. Jadi ikhwan akhwat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian,
babu ma jaa fi hijamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang Imam Tirmizi sebagai musannif ataupun pengarang kitab ini ni, yang meninggal dunia pada tahun 279 Hijrah, Imam Tirmizi Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, tuai kepada kitab Sunan, dan juga ini adalah salah satu daripada kitab dia yang dia karang, yang dia hipung, iaitu Kitabu Syama'il Muhammadiyah, yang dia telah hipung hadis-hadis lah, hipung hadis-hadis yang sakut dengan Nabi tu, sakut dengan peribadi Nabi, sakut dengan bukhali kepab Nabi, sakut dengan akhlak Nabi, sakut dengan hidup harian Nabi, sakut dengan makanan Nabi, sakut dengan buah-buah kayu yang Nabi makan, sakut dengan rambut Nabi, tubuh badan Nabi, macam-macam yang kita telah belajar dulu. Semuanya hadis sakut dengan Nabi lah, mudah kata. Gapo dia sahaja yang sakut Nabi, yang sakut dengan Nabi, yang sakut dengan tubuh badan Nabi, kejadian Nabi, akhlak Nabi, perbuatan Nabi, benda yang Nabi buat. Imam Tirmizi dia hipung kitab ni untuk kita boleh belajar, sama. Jadi hari ni nak kecek mengenai dengan hijamah lah. Bekal, buat bekal ni makna apa? Bekalnya keluar darah daripada badan kita. Ada bahasa Sia orang panggil taqraq, liat. Qraq, liat. Waktu ubik darah daripada tubuh kita untuk jadi salah satu cara yang nak fobat penyakit. Untuk jadi satu cara yang nak fobat penyakit yang kadang-kadang ada pada tubuh kita. Sama ada penyakit yang kita dah tahu ataupun dah tahu, ataupun penyakit yang kita tak tahu. Penyakit yang kita tak tahu. Habis itu al-hijamah makna kata al-ilaj an-nafi', salah satu fobat yang sangat bermanfaat. Yang mana Nabi SAW buat jadi tengok di sendiri. Nabi SAW fa'alaha, iaitu Nabi bekal sendiri. Dan juga Nabi bekal ni bukan satu kali ataupun dua kali ataupun tiga kali, tapi adalah miraran, acak kali yang Nabi SAW buat bekal. Seperti riwayat yang banyak yang diriwayatkan bahawa Nabi itu tu bekal. Dan juga bukan hanya sunnah yang mengenai dengan bekal ini Nabi buat contoh sahaja tak, tapi Nabi SAW adalah buat contoh yang lain lagi yang sakut dengan bekal ini. Seperti Nabi SAW suruh bekal dah, dan juga beri upah kepada orang bekal pula. Ataupun ada riwayat yang kata Nabi SAW bekal semasa dia duduk dalam keadaan ihram, dan Nabi bekal juga, yang mana menunjukkan kata masa yang kita berada pada zaman pakai ihram ataupun niat ihram itu tu tak ada berapa sikit habuk kalaulah kita nak buat bekal. Tetapi apabila lucuknya orang panggil atau bulu, dengan sebab kita bekal itu kita kena bayar dia lah, yang kita akan dengar pada hadis yang terakhir pada bab ini. Jadi Nabi SAW wayak juga katanya dalam bekal ini ni, keluar darah ini adalah syifa'an, boleh fobat, boleh sumuh orang panggil atau penyakit yang ada pada kita, yang adanya pada kita. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda katanya, asy-syifa fi thalathatin, syarbati asalin wa syartati mihjamin wa kayyati narin wa anha ummati 'anil kay. Hadis ni Nabi sebut katanya fobat ataupun syifa, nak memfobatkan penyakit. Ada tiga cara lah yang Nabi nak Nabi nak menggalakkan untuk kita, kalaulah kita ada penyakit gapo, kita boleh ambil lah. Kita boleh ambil dan juga boleh amal dengan dia. Nabi katakan raksa penyakit ini yang aku boleh royak kepada kamu ini adalah tiga perkara. Satunya
syarbati asal, minum madu, makan nampeng. Minum nampeng, makan nampeng ni adalah salah satu fobat juga. Adalah salah satu fobat yang kita nak fobatkan penyakit kita. Habis itu dalam madu ni, dalam asal nampeng ni dia ada syifa. Ada syifa, ada yang boleh nak memfobatkan penyakit kita, keuzuran kita. Cuba kita carilah nampeng madu yang agak kata nampak kata orang panggil kata apa? Nampak kata hak test sikitlah. Hak nampak kata hak asli sikit tu, kita minum bismillah. Allahumma shfi mardana. Ya Allah, sialah puhlah penyakit keuzuran kita ni, makan. Dan juga dalam Quran sendiri pun Allah Subhanahu wa taala sebut banyak mengenai dengan madu. Nabi SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala sebut banyak di dalam Al-Quran sakut dengan asal. Yang keduanya wa syartati mihjam, iaitu pisau yang kita sudi nak buatkan hijamah. Pisau yang kita guna nak buat hijamah. Kerana pada zaman dulu ni nak buat bekal ni tak seperti pada zaman kita sekarang lah ni. Alat-alat yang kita buat bekal pada hari ni, dia ada alat khusus lah bagi dia. Dia ada alat khusus bagi dia. Dia ada alat khusus bagi dia pada hari ni. Adalah jebor, adalah jarung, ada. Kalau kita tengok, saya pun semasa belajar dulu tak ada bahasa mana. Tak ada bahasa, orang panggil apa? Tak ada bahasa hijamah mana, buat bekal mana. Baru-baru buat ni. Apabila kita rasa sakit tekak, sakit belakang lah, cuba buat. Lebih kurangnya sekali dua dah lah buat tu. Hijamah. Bagi kita pun rasa malu juga. Kerana kita sebagai orang yang mengaji hadis, tapi kita tak amal dengan hadis, tak biasa. Bukan kata tak say nak amal dengan hadis, tapi kita tak ada nak amal ataupun tak rasa nak kecak amal dengan hadis. Sayangnya sekali Allah Ta'ala boleh rasa kecak. Hari ni alat jarum cocok. Tapi pada zaman dulu tu pakai pisau. Nak buat bekal tu untuk nak keluarkan darah daripada tubuh badan kita. Habis tu dalam hadis Nabi kata wa syartati mihjamin, iaitu pisau yang guna untuk nak buat bekal. Yang ketiganya wa kayyati narin, guna api bakar. Bakar, nak orang panggil tafabak dengan bakar api. Yang ketiga ni wa anha ummati 'anil kay, dan Nabi pesan yang terakhirnya, yang ketiga inilah yang aku larang umat aku, janganlah pia-pia yang nak fobat penyakit dia dengan ambil api mari bakar ni. Nabi larang, tak boleh. Tak boleh. Kerana dia adalah seolah-olah kata kita ambil api bakar ni, walaupun kita menyakit, ada nyakit ke apa pun, seolah kata kita telah mengazabkan diri kita dengan api. Dengan api. Syahidnya yang kita naknya wa syartati mihjamin. Yang kata Nabi yang kata syifa ataupun pisau yang kita buat bekal, ataupun mudah-mudah kata bekal keluar darah kerat, ini adalah salah satu cara yang jadi tangkan pad, orang panggil kanrak saruk. Kanrak saruk. Kerana bagi orang panggil kata wa fiha syifa'un li amrad adidah. Bekal ni dia tidak tentu kata, orang panggil kata tidak tentu kata dia fobat boleh hanya penyakit ni saja, penyakit tak. Bahkan dia boleh nak orang panggil tersiarkan penyakit yang banyak lah, li amradin adidah, khususnya penyakit yang payah nak hilang. Penyakit mana yang payah nak hilang? Dalam bahasa Arab yang kata al-amradu al-musta'siyah, penyakit yang susah nak siap, penyakit yang tak tahu sebab, penyakit yang kadang-kadang rasa kata sakit tapi tak tahu sebab apa dia sakit. Itu dia. Maka Allah Ta'ala beri hijamah bekal ini boleh nak fobatkan penyakit-penyakit itu. Dan juga banyaklah hadis yang menunjukkan kata ini adalah tibbun nabawi, kan pad Nabi ni ada sungguh, benar sungguh, boleh pakai sungguh, dan juga benarlah yang diriwayat daripada Nabi SAW.
Fabat ataupun at-tadawi adalah benda yang disuruhkan oleh syarak Islam. Islam ni ajar kita suruh fabat. Demam kena pergi cari bomo, kena fabat. Sakit ke apa kena fabat. Tak boleh biar nak lepas. Walaupun setengah orang ada yang pegang pendapat kata kalau uzur, kalau sakit tak usah pergi cari bomo, tak usah pergi makan obat-obat yang bomo beri. Mereka pilih nak makan madu, nak makan nampeng air madu, nak makan habbatus sauda, tak ada apa lah. Tapi nak kata itu adalah tadawi, cara yang kita nak fabat juga. Mana kata apabila kita ada keuzuran gapo, kita disuruhkan untuk fabat dengan secara yang cepat. Bahkan dia tidak menafikan tawakal kita yang ada pada Allah Ta'ala. Dan bukan mana kata kita pergi fabat dah, kurang dia mau tawakal kepada Allah Ta'ala. Apa dah tawakal kepada demam dah, apa dah tawakal uzur dah, apa dah tawakal kepada Allah Ta'ala. Tak. Tuhan suruh. Kerana Nabi SAW bersabda kata, tadawaw ibadallah fa inna Allah subhanahu lam yada' da'an illa wada'a ma'ahu shifa'an illa al-haram. Hei sekalian hamba Allah Ta'ala, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi kata, hei sekalian hamba Allah Ta'ala, fabatlah kamu daripada penyakit yang kamu ada. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala tidak hantarkan satu penyakit, melainkan Allah Ta'ala hantar bersama penyakit itu akan jalan keluar ataupun jalan nak fabat wisiat daripada penyakit itu. Melainkan satu penyakit sahaja yang tak ada obat. Dan satu penyakit sahaja yang tak ada jalan boleh nak, orang panggil nak fabat dia hilangnya, iaitu penyakit yang namanya al-haram. Mati tak ada penyakit. Ada dah obat yang kita nak makan dah buat kita tak mati, tak ada. Bomo pada hari ni pun tidak ada lagi lah bomo mana-mana bijak tara mana dalam dunia ni. Tak ada lagi ada berita tu khabar kata ada bomo di Amerika ke, ada bomo di Britania ke, ada bomo di Austria ke. Sebut kata mereka ada obat yang boleh nak menghalau ataupun jaga kita daripada mati. Tak. Selamat kita daripada mati. Tak ada. Mana kata dalam Islam fabat ada. Itu dia. Kita masuk hadis yang pertama. Hadis yang pertamanya katanya al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala qala haddatsana Ali bin Hujr. Bersanad dia haddatsana Ismail bin Ja'far an Humaid qala su'ila Anas bin Malik an kasbil hajjam فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis yang pertama adalah tajuk yang sakut dengan hijamah ini ni daripada Humaid. Dia sebut katanya satu kali Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, khadam Nabi. Anas ni sahabat Nabi lah. Ada orang mari tanya kepada Anas, "Hei Anas, apakah pendapatmu tentang orang yang buat kerja hijamah?" Orang yang buat kerja cari makan, iaitu buat bekal, jadi tok bomo, jadi tukar, jadi tokek bekal lah. Upah bekal orang panggil. Pergi bekal di situ, pergi bekal di sini, dia juga ambil agung upah orang panggil. Kerja bekal pasal ni, apakah pendapatmu, hei Anas bin Malik? Tanya kepada Anas. Kerana Humaid ni, dia tak ada jumpa dengan Nabi SAW, dia jumpa dengan sahabat, dia tanya. Sahabat kata, balas mana kata, kerja bekal, buat kerja bekal ni boleh ke tak, mana kata? Cari makan dengan bekal ni boleh ke tak? Maka Anas bin Malik dia tak selalu jawab sendiri. Cidiknya Anas. Dia jawab balas mananya? Dia jawab kata ihtajama Rasulullah. Yang pertama sekali dia kata ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri bekal. Satu jawab apa? Yang kedua, orang yang hijamah, orang yang bekal Nabi itu. Tokek bekal tu, yang buat bekal kepada Nabi, keluar darah daripada tubuh badan Nabi itu adalah salah satu seorang lelaki yang namanya Abu Taibah.
Yang kedua. Yang ketiganya, selepas daripada Nabi bekal dah tu, Nabi suruh orang bui kepada dia, kepada Abu Taibah, 2 gatal daripada makan ni. Sama ada ganung ke, tamar ke, tak tahu lah, tak ada sebut dalam hadis ni. Tapi, bui 2 gatal daripada makan ni. Bahkan, Nabi SAW dikecek dengan tuan dia juga. Wa kallama ahlahu. Gapa dia? Abu Taibah ni dia adalah sahya ataupun tad yang ada tuan dia. Tuan dia ini adalah orang yang orang panggil toke dia, caukong dia, duk kamprakan dia ini tuan kepada dia lah. Bui orang panggil kata izin kepada Abu Taibah sebagai tad itu tu, mu boleh nak pergi khidjah gapo ikut mu lah, mu nak khidjah gapo, tapi apa saja khidjah yang mu pergi buat, mu boleh labur mari dah, mu kena hak persen cabut duit yang dapat labur daripada khidjah mu nu, wi kepada aku sebagai tuai kepada mu, hai Abu Taibah. Nabi SAW tolong mari kecek dengan tua dia, caukong kepada Abu Taibah lah, kerana Abu Taibah tak ni. Dan royak kata boleh ke dak persen yang kamu nak ambil daripada Abu Taibah ini, misalnya kata ambil daripada 3 gatal kacang ataupun persen, tidak ada Arab ni 3%, 3%, boleh ke tak kurang sikitnya, tinggal 1%, boleh ke tak? Nabi tolong mai kecek. Kerana Nabi rasa kata, oi banyak ni ambil kamrai ataupun laba daripada Abu Taibah ni. Kerana Abu Taibah kerja kuat. Kerja kuat, tapi boleh toko banyak. Bagi kepada tua dia tu, lebih banyak daripada dapat kepada tubuh dia sendiri lagi. Nabi pergi kecek hati, pergi cerca. La ilaha illallah. Boleh jawab apa lah ni? Boleh jawab apa lah? Gapa dia jawab apa? Tadi orang tanya, anak kata khidjah buat bekal ni boleh ke tak? Maka jawab kata, Nabi biasa bui. Orang panggil kata gongupah. Nabi biasa bui gongupah kepada Abu Taibah. Orang yang mari buat bekal kepada Nabi ni biasa bui. Makna kata boleh lah. Makna kata boleh lah. Itu jawab apa dalam cerita kalau dah yang Anas bin Malik cerita kata, dan Nabi SAW biasa beri upah 2 gatal daripada makanan kepada Abu Taibah. Menunjukkan kata jawab apa kata tak ada gapo, kerana Nabi tak nafi. Nabi mai dapat tisit, Nabi tak tolak, Nabi tak larang. Wa qala, dan juga Nabi biasa sebut kata, inna min afdala ma tadawaitum bihil hijamah. Sesungguhnya sebaik-baik benda yang kamu nak sobat, cara yang kamu nak sobat, nak raksa rok, iaitu dengan secara hijamah, buat bekal. Au inna min amthali dawaikum, obat yang paling baik sekali bagi kamu untuk nak sobatkan penyakit gapo sahaja yang kamu ada, iaitu salah satunya al-hijamah, buat bekal. Buat bekal. Itulah hadis yang pertama yang kita dapatnya. Hadis yang pertama yang kita dapat daripada yang mana ditanya anak kata khidjah bekal ni boleh ke tak? Jawab apa kata boleh. Kerana pada zaman Nabi tu Nabi SAW tak larang. Bahkan Nabi muri pula gangapa. Kalaulah cari makan orang yang buat khidjah dengan bekal dilarangkan oleh Islam, nascaya pada hari itu Nabi akan larang Abu Taibah. Nascaya Nabi SAW tak akan duit ngupah kepada Abu Taibah atau yang buat bekal kepada Nabi SAW. Pergi kepada hadis yang seterusnya. An Abi Jamilah an Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa amarani fa'a'taitul hajjama ajrahu, rawahu Ibnu Majah wa fi isnadihi Abu Jamilah wa huwa maqbulun lakinnahu yataqawwa bima qablahu wa ma ba'dahu. Hadis ning Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu cerita katanya Nabi SAW biasa buat bekal, keluar darah daripada tubuh dia, serta apabila beliau sudah buat bekal sudah, Nabi suruh aku untuk aku beri gongupah kepada toke yang buat bekal kepada Nabi SAW.
Nah, hadis ni sebenarnya ada masalah kerana dalam sanad dia ada seorang rawi yang riwayat hadis namanya Abu Jamilah yang ambil hadis ni daripada Ali bin Abi Talib. Dia ada masalah, tapi hadis sebelum daripada ni boleh mari nak kuatkan lagi. Tak ada gapo. Nah, isi yang sama. Satu hadis lagi nya Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama fil akhda'ain wa bain al-katifain wa a'ta al-hajjama ajrahu walau kana haraman lam yu'tihi. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia sebut kata Nabi SAW biasa buat bekal, dan juga Nabi buat bekal di mana? Nabi buat bekal al-akhda'in, iaitu bahu dua belah dia, wa bainal katifain, bahu dua belah dia, dan di atas ni lah, dan juga di tengah ni, atas di belakang dia. Al-katifai ini adalah a'la al-zahri, di atas. Orang panggil tu belakang semua, atas sekali. Atas sekali tu. Belum sampai tekak. Itu Nabi, tempat yang Nabi biasa bekal. Menurut hadis ning. Selepas daripada Nabi bekal, Nabi beri gangupah kepada orang yang buat bekal kepada dia. Walau kana haraman, kalaulah khija. Bekal, cari makan dengan bekal, cari mengupah dengan bekal ini adalah benda yang diharamkan. Nascaya Nabi SAW tak akan berilah gangupah kepada dianya. Hadis ni adalah hadis yang dhaif kerana dalam sanad dia adalah seorang rawi yang namanya Jabir al-Ju'fi. Dia adalah orang yang dhaif lah. Ulama sebut kata dhaif, tapi hadis ni tak ada masalah kerana ada jalan yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, mari sokong orang panggil. Maka hadis ni tak ada masalah apa, boleh diamalkan kerana ada syahid ataupun ada hadis yang sama riwayat dalam kitab Sahih Muslim. Itu tempat yang Nabi bekal. Nanti kita hurai. Kerana ada lagi sebut apa Nabi pilih tempat situ. Ada gapo kelebihan? Orang panggil tu kuaprasad, mi hikmat gapo yang Nabi SAW pilih bekal di antara dua bahu dia, dan juga di bahu dua belah, dan juga di antara dua bahu dia atas kepada belakang. Gapo sebab hikmat dia. Hadis yang seterusnya, An-Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك فقال 3 آصع فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. Ini hadis yang seterusnya. Hadis yang seterusnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW biasa panggil tukar bekal. Orang yang kerja bekal Nabi panggil. Mari tolong bekal mari. Ada riwayat yang sebut kata orang yang Nabi panggil itu iaitu Abu Taibah lah. Nabi panggil dia suruh tolong mari bekal kepada Nabi. Suruh tolong mari buat bekal kepada Nabi SAW. Maka dia bekal Nabi. Keluar ambil darah daripada tubuh Nabi ni waktu bek. Maka sudah daripada bekal, Nabi tanya kata kam kharajuka, mung ni boleh harga ngupah dah ni kena hak persen, kena bui persen laba ni kepada toke mung ataupun tuai mung ni. Banyak mana? Kerana dia adalah tad kan. Banyak mana? Dia kata 3 asu'in, kena aku kena bui kepada tuai aku ni tuai yang cara aku sebagai aku jadi sahya ni 3 gatal daripada makan ni. Kena beri 3 gatal. Orang panggil tak harga dia. Mulaka dia. Kena beri kepada toke dia, tuai dia 3 gatal. Maka Nabi SAW berilah gangupah kepada Abu Taibah ini, toke yang buat bekal dia ini beri 1 gatal daripada makan ni sahaja. Tak ada beri 3 dak lah. Kerana Nabi ada kuasa 1 gatal sahaja. Wa a'ta ajrahu, wa a'tahu ajrahu, dan juga bui harga, boleh jadi duit ataupun wang ataupun gapalah. Gangupah suku. Bui duit 1 gatal daripada makannya dah, dan juga gangupah suku pula.
Mana kata Nabi SAW kata dua kata lagi yang mengenai kepada token mencari orang lain bekal lah. Lagi cari orang lain bekal dua orang lagi, boleh hadimu cukup tiga kata kepada token dan juga duit yang dapat daripada harga orang panggil apa? Harga ngupah tu boleh kepadamu. Boleh kepadamu hai Abu Taibah. Abu Taibah. Di kepada hadis yang seterusnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'ain wal kahili wa kana yahtajimu li 17 wa 19 wa 21. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dalam kitab Sunan dia, dan juga Al-Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan dia, dan juga Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan dia. Hadis ni Anas sebagai sahabat Nabi khadal kepada Nabi dia, yang kata Nabi SAW buat bekal dua belah bahu dia, wal kahil, dan juga di antara dua bahu dia. Wal kahil supaya tak adilah a'la dhahr. Belakang ni belakang kita, atas belakang kita ni. Atas belakang kita belum nak sampai kepada tekak tu. Di antara dua bahu lah. Di antara dua bahu. Maka apa dia Nabi SAW pilih nak bekal sini? Katanya kepada tuan kita ni, kata wa huwa mawdi'un nafi'un lil ghayati fil hijamah, adalah tempat yang paling baik sekali, yang bermanfaat sekali untuk kita buat bekal. Bahu dua belah baik sekali buat bekal. Dan juga di antara dua bahu juga ni, belum nak sampai tekak ni pun adalah tempat yang baik sekali. Saya biasa buat lah cerita tu. Orang panggil tak buat. Buat di antara dua bahu tu. Wak star waktu tubik darah tu. Tukar sehir tu. Dia waktu tubik darah tu. Dia orang kata sini lebih baik sekali, dan juga adalah boleh jadi nak kita pening sekali lah. Kita rasa pening lah. Kata star, kena tidur star lah. Wa ba'd al-abhath at-tibbiyah al-mu'asarah, kan pet semai-mai, kan wicai tang kan pet kajian bomo pada zaman sekarang lah ni telah jumpa bahawasa wapanya Nabi SAW kena bekal di sini. Wapa dia sebut kata al-kahil, di antara dua bahu ataupun atas belakang kita belum nak sampai tekak, itu adalah tempat yang khalin minal mafasil, adalah tempat yang tidak ada khata, tidak ada darah banyak lah. Orang panggil tidak ada apa, bukan darah banyak, tidak ada khata, keraduk banyak. Seni orang panggil, seni tulang kita tak ada mana situ. Ataupun dikatakan situ tu adalah tempat yang paling tenas sekali, darah tak gerak mana. Darah akan duduk saja tak gerak, maka mudah apabila kita nak bekal, kita nak keluarkan darah daripada tempat itu tu, dia mudah nak tubik. La ilaha illallah. Ni kan pad zaman baru dia orang apa sending lah. Buat apa ni hikmat lah. Habis tu kita bekal, kita kena bekal seperti ni lah. Seperti Nabi SAW menggalakkan kita bekal. Ni bahu kawasan ni, dan juga di atas ni. Di atas ni. Apabila Nabi bekal, Nabi sebut dalam hadis ni juganya, ataupun Abdullah bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu, royak juga kata, hari mana yang comelnya untuk kita nak bekal? Dalam satu bulan ni dia ada 30 hari. Dia kata adalah Nabi SAW bekal pada hari yang ke-17. Dan juga hari yang ke-19, dan juga hari yang ke-21. La ilaha illallah. Wapanya kena 3 hari ni. Itu dia. Ada hikmat juga di sana. Ada hikmat juga tamai rotong tamkan krok ลือด ในวันที่19 วันที่17วันที่19และวันที่21. Hak ni menurut takwim hijriyah lah, bulan Islam, bukan bulan buza ataupun bulan Masihi dak lah, mai syai tanpa ditin sakon dak, tapi kena turut wanti hak Islam. Allah mukjizat sungguh. Dan orang panggil tu benda yang
benda yang kita tak sapa sungguh, tapi Nabi SAW boleh royak, boleh royak kepada kita, hei sekalian orang Islam, kalau mu nak ucapkan sekali, bukan kata maksud kata hari lain tak boleh nak bekal dak, wantin nang wantin sa wantin nak ni acak wantin sip cek wantin sip kan wantin sip selain daripada 4 17 19 21, bukan kata tak boleh nak bekal dak, tapi menggalakkan fiksiknya pada 3 hari ni. Buat apa dia? Yazidu fiha dam wa yahij. Allahu akbar. Kerana hikmah dia itu adalah hari ni adalah hari yang darah banyak sekali. Allah. Nabi tahu belah mana? Kita akan syok kata Nabi tahu belah mana? Nabi manusia seperti kita. Nabi tak kecek, tak sebut melainkan benda itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Makna kata benda ni pihak yang lebih tahu Allah. Makna kata pihak yang kepada Nabi. Allah Ta'ala lah ayat kepada Nabi tu. Tu. Bukan hanya banyak sahaja tambah darah banyak lebih daripada hari lain. Tak saja. Wa yahid, gelegak pula. Darah pasang gelegak. Orang panggil tak gelegak, sedia dah untuk kita nak keluar. Orang panggil tak boleh dia nak keluar daripada. Fatakunu min anfa'i awqatil hijamah. Maka 3 hari ini adalah hari yang lebih manfaat mi priority sudในการที่เราจะทำการกรอกเลือด ataupun hijamah. La ilaha illallah adalah hadis yang hasan, adalah hadis yang sahih, boleh guna. Ni kita dapat apa perkara dah lah. Lagi-laginya hadis yang terakhir dalam bab ini daripada Qatadah عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. Kita mau tengok di sininya satu benar pula yang kita dapatnya, dan juga satu tempat pula baru yang Nabi bekal selain daripada belakang dia tadi dua belah bahu tu. Mana pula Nabi bekal? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis ni riwayat Abu Dawud dan kitab Sunan dia adalah hadis yang sahih. Nabi SAW buat bekal hijamah dalam masa yang beliau sedang duk ihram. Makna apa ihram? Kita niat sedang duk dalam keadaan kita nak buat umrah. Dan kalau kita pergi Madinah, kita niat di Dhul Hulaifah, Abyar Ali, labbaika umratan. Kalau kita buat umrah, kalau kita buat haji, labbaika hajjan wa umratan. Kita niat buat haji. Selepas daripada tu kita duduk dalam keadaan tak sudah daripada buat umrah ataupun tak sudah daripada haji lagi, kita tak boleh. Orang panggil kita tak boleh nak buat benda yang dilarangkan. Tapi benda yang dilarang di antaranya 89 perkara lah. Waktu buat bulu, pakai abang, berjimak dengan isteri, semua tu. Tapi salah satu benda yang boleh diizinkan, boleh dibuatkan kalaulah masa tu kita sedang duduk dalam ihram, tak ada masalah gapo, kerana ada dalil ataupun contoh perbuatan yang Nabi biasa buatnya, iaitu masa ihram Nabi buat bekal juga. Kalaulah dia tak boleh buat sungguh tu, makna kata Nabi tak akan buat jadi contoh lah. Nabi semasa duduk di Malal, masa duduk di Malal, gapo dia Malal? Malal ni salah satu tempat di antara Mekah dengan Madinah. Salah satu tempat di antara Mekah dengan Madinah. Dia lebih dekat kepada Madinah lagi lah. Makna kata Nabi SAW boleh jadi keluar daripada Madinah sampai kepada Abyar Ali Zul Hulaifah, niat ihram, dan juga sedang menuju pergi kepada Mekah. Dan juga pergi sampai kepada Malal. Tubik sikit daripada Madinah, jauh lagi nak sampai kepada Mekah tu. Tapi Nabi duduk dalam keadaan ihram lah. Nabi buat bekal tengah jalan. Nabi buat bekal mana? Ala zahril qadam, atas kaki dia. Kaki buat bekal atas kaki dia. Riwayat Imam Ahmad sebut katanya min waj'in kana bihi, dengan sebab apa Nabi bekal kaki atas kaki? Kerana Nabi rasa sakit kaki kata. Nabi buat bekal atas kaki. La ilaha illallah. Ini tempat yang kedua, yang ketiga lah yang kita nampak kata kaki tak ada apa. Makna kata selain daripada atas belakang ataupun dua belah bahu, yang tempat yang paling baik sekali untuk kita buat bekal, selain daripada tu boleh buat belakang. Nak buat tangan ke, nak buat tapala ke, nak buat di mana ikutlah. Di mana tempat saja dari tubuh kita rasa kata sakit,
Kita rasa kata ada penyakit, rasa apa tak tahu penyakit gapo. Duk dia kata kok pakai bahu belah ni. Yo pakai. Tak ada gapo di situ. Wa fi hadha dalilun anna al-hijamata la tu'athiru 'ala al-muhrim. Dan juga dapat sininya tak ada gapo sikit habuk lah, tak ada wakwi punah ihram, orang panggil niat ihram ataupun wakwi batal umrah ataupun haji dak lah. Apabila hanya sekadar nak tubik darah. Tapi apabila buat bekal dah untuk nak tubik darah dah, gelucuk pula bulu daripada tempat yang kita bekal itu tu. Wa yulzamuhu fidyatul adza, kena bayar fidyah lah, kena bayar kambing lah. Kita kena tengok lah, bayar kambing, bayar fidyah dalam wak umrah tu balas mana. Kita tengok. Itu dia. Pergi kepada bab yang seterusnya. Bab yang seterusnya iaitu bab yang ke-51. Bab yang ke-51. Babu ma jaa fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang sakut dengan nama-nama Nabi. Nabi ni ada nama gapo atik? Nabi sallallahu alaihi wasallam ada nama gapo atik? Dan selain daripada namanya Muhammad, ada nama gapo atik? Cuba mari tengok. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dia kata, Nabi kita ada nama yang banyak menunjukkan kata Nabi ada kelebihan yang banyak, ataupun sifat yang banyak menunjukkan Nabi ada kelebihan yang banyak. Nama Madinah ada nama yang banyak, Al-Madinah, Taibah, nama Madinah banyak. Ataupun nama-nama yang lain banyak menunjukkan kata dia ada kelebihan yang banyak. Sama juga dengan Nabi yang ada nama yang banyak, menunjukkan kata Nabi ada kelebihan banyak lah. Cuba kita mari tengok. Hadis yang pertamanya nombor 366 lah. An Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna li asma'a ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu biyal kufra وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب وأنا العاقب أي الذي ليس بعده نبي. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini daripada Jubair bin Mut'im, sahabat Nabi. Nabi SAW bersabda, beritahu kata, sesungguhnya bagi aku ada nama-nama yang banyak. Nabi kata aku ni ada nama yang banyak. Satunya ana Muhammad, namaku yang pertama. Kita cuba pilihan hari ni kita nak boleh apa nama? Kita nak boleh kenal nama-nama Nabi ni. Nabi SAW ada apa nama? Cuba ingat. Seperti Allah Taala ada nama dan juga sifat-sifat dia. 99 sifat tu menunjukkan kata Nabi ada kelebihan yang Allah Taala ada kelebihan, ada sifat yang baik yang banyak. Sama juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok. Yang pertama sekali, ana Muhammad. Aku ini adalah Muhammad, adalah nama Muhammad. Nabi ada nama Muhammad. Nama Muhammad ini adalah nama yang dinamakan oleh pak dia. Nabi nama apa? Muhammad bin Abdullah. Nabi adalah nama Muhammad bin Abdullah. Pak dia ini adalah satu kali biasa dapat ilham daripada Allah Ta'ala. Letak nama anak dia nama Muhammad. Tujuannya untuk jadi mahmuman fid dunya wal akhirah. Jadi seorang yang dipujikan di dalam dunia ini dan juga di akhirat nanti. Ini Nabi. Tak nama. Wa makna Muhammad, dan juga makna Muhammad, mana gapo Muhammad? Adalah makna dia orang yang ada sifat yang bagus, dan juga sifat yang bagus itu yang akan dipujikan oleh orang. Ini Muhammad. Nama Muhammad. Orang musyrikin pada zaman dulu ni dia nak marah kepada Nabi SAW. Mula-mula tak marah manalah, selepas daripada tu marah. Semasa dia marah, dia maki, dia kata hudah kepada Nabi, dia tak panggil nama Nabi. Dia panggil nama apa? Mazammam.
Dia panggil nama Muzammam. Dia contoh katanya, dia tak kata Nabi ni gila, Muhammad gila, tak. Dia kata Muzammam gila, Muzammam pening, Muzammam gitu-gitu gini. Dia kata Nabi. Dia tak panggil nama Muhammad. Sehingga Nabi SAW katanya, ala ta'jabun kaifa yasrifu Allahu anni syatma Quraisyin wa la'nahum yashtimuna mudhammaman wa yal'anuna mudhammaman wa ana Muhammad. Allahu Akbar. Nabi kata, fakmu tak heran ke, tak perasa pelik ke, bagaimana Allah Ta'ala telah tukarkan maki orang Quraisy dan juga laknat orang Quraisy yang ada pada aku ni. Nabi tukar. Mereka apabila nak marah kepada aku, dia tak sebut nama aku, dia sebut nama lain gantinya Muzammam. Muzammam gila, Muzammam pening, Muzammam sahil, kata kepada Nabi. Wa ana Muhammad, tapi aku nama yang sebenarnya nama Muhammad. Nabi tak rasa nak marah apa lah. Dia kata dia kata Allah Ta'ala jaga nama Muhammad. Dia tak si kafir ni mari nak kata jahat kepada nama Muhammad yang jadi nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nama yang pertama. Nama yang keduanya wa ana Ahmad. Aku pun nama Ahmad juga. Dalam Quran ada sebut min ba'd ismuhu Ahmad. Allah Taala sebut. Nabi yang akan datangnya mari selepas daripada Nabi Isa alaihi salam, iaitu seorang lelaki, seorang Nabi yang namanya Ahmad. Makna apa Ahmad? Adalah orang ataupun manusia yang paling puji Allah Ta'ala banyak sekali. Nabi Muhammad adalah orang yang paling puji Allah Ta'ala banyak sekali. Dengan sebab itu dinamakan kata Ahmad. La ilaha illallah. Yang ketiganya wa anal mahi. Ini nama yang ketiga Nabi ni. Ingat lagi, Muhammad, Ahmad dan juga Al-Mahi. Makna apa Al-Mahi? Dan Nabi sebut diri makna Al-Mahi dalam hadis ni, kata allazi yamhullahu biyal kufra. Dengan sebab akulah, dengan sebab Allah Ta'ala bangkit akulah mari kepada Mekah, mengajakkan orang masuk Islam, sehingganya dan juga akhir sekalinya Nabi kelip mari buka negeri Mekah pada tahun yang ke-8, dan menunjukkan kata pada hari yang ke-8 itu Nabi telah hapuskan kekafiran yang ada di Mekah dengan datang dengan wakrinya Islam. Nabi hatta Islam mari bersama dengan Nabi, hapuskan kafir yang ada di Mekah, dan juga sebelum daripada tu hapuskan kafir yang ada kan parti sesatkan parti sesatah ada bagi orang Arab di Mekah dan Madinah. Dengan sebabnya bangkit Nabi hilang, hapus orang panggil. La ilaha illallah. Yang keempatnya wa anal hasyir alladhi yuhsyarun nasu ala qadami. Iaitu aku sebagai al-hasyir, iaitu orang yang manusia akan dibangkitkan ke atas dua kaki aku. Akan bangkit. Kerana Nabi orang mula-mula yang akan bangkit pada hari kiamat. Selepas daripada tu manusia lain bakal bangkit mari. Bakal ada bangkit Nabi sallallahu alaihi atas kaki, dua kaki Nabi. Selepas daripada Nabi bangkit lah maksudnya. Yang kelimanya wa anal aqib, dan juga nama aku yang kelimanya nama Aqib. Gapo dia Aqib? Allazi laisa ba'dahu nabiyyun, yang tidak ada nabi selepas daripada dia. Nabi mati tak ada. Tak ada lah nabi yang lain. Sebagai khatamun nabiyyin wal mursalin, orang yang jadi nabi yang terakhir, orang yang jadi rasul yang terakhir, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Tak ada. Nak dakwa tara mana pun kata dia jadi nabi selepas daripada Nabi Muhammad mati, itu adalah palsu sahaja. Itu adalah palsu sahaja. Kita pergi laginya hadis belum terakhir, hadis yang terakhir. Hadis yang belum terakhir. An Hudzaifah qala laqitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turuqil Madinah faqala ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana nabiyyur rahmah wa nabiyyut taubah wa ana al-muqaffa wa ana al-hashir wa nabiyyul malahim, rawahu Ahmad. Dan juga hadis seterusnya serupa juga mengenai dengan ni juga. Hadis ni sebut lagi nama selain daripada 5 nama tadi. Gapo lagi nama dia? Satu kalinya Huzaifah yang kata aku jumpa Nabi duk jalan lorong-lorong jalan-jalan dalam Madinah ni, tempat jalan batas dalam Madinah ni jumpa dengan Nabi.
Maka Nabi sebut kepada aku, kata, ana Muhammad, aku nama Muhammad, aku nama Ahmad. Ini sebut dah. Wa ana Nabiyyur Rahmah, yang kena. Nama yang kenanya, aku adalah Nabi yang penuh dengan rahmat. Nabi yang penuh dengan rahmat, kerana Allah Ta'ala hantar utuh Nabi ni untuk jadi rahmat kepada sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nak dapat rahmat yang banyak, kita kena ikut Nabi SAW. Nama yang ketujuhnya, wa nabiyyut taubah, Nabi yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala untuk mengajakkan manusia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kembali klik mari syariat Allah Ta'ala. Maka Nabi Muhammad kita adalah imamut tawabin, adalah imam, pemimpin kepada sekalian orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan juga nama yang ke-8-nya, wa anal muqaffa, iaitu Nabi yang ada bekas-bekas lagi. Manakala Nabi-Nabi yang lain hilang habis dah. Hilang habis dah, tak ada orang ikut dah. Tapi Nabi kita Muhammad ni mati dah, tapi orang panggil tahu wrong roy, benar yang Nabi biasa buat jadi contoh ini, orang duk ikut lagi. Fabihudahu muqtadih, ada orang duk ikut lagi sunnah Nabi SAW. Mana kata ada bekas-bekas lagi. Dan juga nama yang ke-9 yang terakhirnya, wa nabiyyul malahim, adalah Nabi yang sebagai Nabi yang ada peperangan yang lebih banyak sekali. Tak ada Nabi mana yang ada perang banyak sekali melainkan Nabi kita Muhammad SAW. Semasa Nabi pergi hijrah pergi Madinah ni, siapa ke mati ni, ulama tarikh, dia sebut, ulama sejarah sirah sebut, kata lebih kurangnya 64 ataupun 65 kali yang Nabi SAW buat perang. Sama ada perang kecil dan juga perang besar. Habis itu dinamakan kata Nabiyyul Malahim, Nabi yang penuh dengan perang-perang. Dan juga terakhir sebagai tambihnya, wajib bagi orang Islam kena jaga. Kena jangan melampaui, orang panggil. Setengah ada yang sebut kata, nama Nabi dan juga sifat-sifat Nabi banyak, lebih daripada 9 lagi. Hari ni kita sebut 9 ni lah. Ngapa 9 ni lagi lah? Kerana hadis yang kita bagi 2 hadis ni sahih dah. Ada setengah orang yang kata nama Nabi 100 nama Nabi 1000 nama. Seperti letak kepada Nabi mereka lah. Selain daripada hadis yang kita baca, mereka pula Nabi ada nama banyak ni. Di antara nama Nabi yang mereka mendakwakan al-awwalu wal-akhiru, Nabi sebagai orang yang pertama, orang yang terakhir, wal-zahiru wal-batin. Semua ni adalah sifat bagi Allah Ta'ala, bukan bagi Nabi. Ataupun ahata bi kulli syai'in ilma, Nabi adalah salah satu nama dia adalah orang yang tahu belaka apa yang berlaku. Sama peringkat dengan Tuhan dah ni. Tak boleh. Ini adalah al-ghulu, melampaui terhadap Nabi SAW. Habis tu tak boleh. Kita pergi cukup tahu ni yang Nabi SAW sebut. Imam Tirmizi dia pergi buat kaji dah ni, buat 2 hadis ni, makna kata Imam Tirmizi buat kajian dah kata tidak ada hadis lain daripada ni dah boleh jadinya yang boleh kita dicaya, yang kita boleh nak panggilkan kata Nabi nama gapo kata. Habis tu 9 nama. Hari ni yang kita dapatnya Muhammad, Ahmad, Mahi, Hashir, Aqib, Nabiyyur Rahmah, Nabiyyut Taubah, Al-Muqaffa dan juga Nabiyyul Malahim. Ni nama hak Nabi kita Muhammad SAW. Itulah kita pada hari ni. Masa 1 jam bermulanya. Kita akan sambung pada minggu depan pula. Bab yang kita akan sambung 2 bab pada minggu depan. Dan juga kita akan selepas itu kita mengaji sakut dengan wafat Nabi, mati Nabi pada mana, untuk kita serah sama. Dan juga selepas daripada itu kita akan belajar 2 tajuk yang terakhir. InsyaAllah kita akan tamat daripada kita insyaAllah. Hari ini pada hari cukup sekadar dua. Faqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.